Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat channel ini. Ah, ada lucu jugalah. Apa yang tiba-tiba saya gelak nih? Istri saya buat lucu, jadi kena gembira lah kan? Sebab itu saya sayang istri dan saya ikut dia punya parti yang dia sokong. Orang selalu tanya saya, kamu sokong mana? Parti mana? Saya jawab, saya sokong parti istri saya. Itulah yang bagus. Baru hidup harmoni. Hidup harmoni dalam keluarga. Okey. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Mungkin itulah sebabnya juga Najib Razak gembira dengan keluarga dia. Sekarang dia sayang dengan Rosmah Mansur. Salut. Respect. Okey. Ada berita terbaru daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar, iaitu dia mengumumkan hukuman sebat dikaji semula. Ini satu berita yang agak penting untuk perundangan negara Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berpandangan hukuman sebat yang diguna pakai pada masa ini terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Okey. Beliau berpandangan hukuman yang diwarisi sejak zaman penjajah itu perlu dikaji semula. Katanya satu jawatan kuasa teknikal akan ditumbuhkan bagi membuat kajian selain mendengar input semua pihak termasuk pemegang taruh. Apa ini pemegang taruh? Cuba kamu komen. Katanya oleh kerana Kementerian dan juga Jabatan Peguam Negara AGC sekarang dalam mengkaji hukuman alternatif. Jadi dalam hukuman alternatif itu termasuklah sebatan dan sebagainya. Katanya jadi saya melihat sebatan sehingga 15 kali itu keterlaluan, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Yang 3 kali sebat sudah pengsan. Kalau 15 setengah mati, katanya. Jadi dalam keadaan demikian saya hendak kaji secara holistik bersama dengan pihak-pihak tertentu. Katanya kepada media, selepas berucap pada Simposium Keluarga Malaysia, pencapaian dan harapan di sini pada hari ini. Beliau mempersoalkan kenapa hukuman sebatan yang diwarisi dari pihak penjajah masih terus dikekalkan sehingga kini. Katanya kenapa orang di Malaysia kena sebat? Kenapa di England tidak disebat? Kenapa undang-undang di England tiada sebat, katanya. Jadi kalau dia tiada sebat, kenapa tinggal kita yang masih ada sebat? Padahal 2-3 kali sebatan sudah hancur daging, katanya. Tambah Wan Junaidi, undang-undang seharusnya memberikan kuasa kepada hakim untuk menggunakan budi bicara mereka dalam menjatuhkan hukuman. Katanya, jadi kita mahu pihak kehakiman memberitahu kita apa yang ada dalam fikiran mereka. Supaya mereka tidak dipaksa untuk laksanakan hukuman sedemikian. Contohnya, orang ini mungkin diberi hukuman 40 tahun dengan 15 sebatan. Kalau macam ini, kenapa tidak sebatan itu dikurangkan? Contoh, daripada 15 kepada 5. Jadi hakim hanya boleh beri hukuman maksimum. Walaupun dia marah macam mana pun, dia ikut bukti di depan dia. Tapi tak boleh juga lebih daripada 5 sebatan, katanya. Tambahnya lagi, jadi kita nak bagi balik kepada hakim untuk buat keputusan. Kalau seseorang pesalah itu dengan latar belakang kes yang sangat teruk, contohnya masa dia ditahan sebelum bunuh orang itu, dia dera, aniaya dan dengan kejam sekali, jadi hakim boleh menggunakan budi bicaranya untuk hukuman sebatan, katanya. Ditanya sama ada hukuman sebatan itu wajar dihapuskan, beliau berkata, perkara itu bergantung kepada kajian yang akan dilakukan termasuk maklum balas memegang taruh. Ditanya hukuman alternatif bagi sebatan, Wan Junaidi berkata, sebatan mengikut pelaksanaan hukuman Islam adalah lebih baik berbanding cara hukuman sebatan ketika ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat channel ini. Ada lucu jugalah. Apa yang tiba-tiba saya gelak nih? Istri saya buat lucu, jadi kena gembira lah kan? Sebab itu saya sayang istri dan saya ikut dia punya parti yang dia sokong. Orang selalu tanya saya, kamu sokong mana? Parti mana? Saya jawab, saya sokong parti istri saya.
Itulah yang bagus. Baru hidup harmoni. Hidup harmoni dalam keluarga. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mungkin itulah sebabnya juga Najib Razak gembira dengan keluarga dia. Sekarang dia sayang dengan Rosmah Mansur. Salut. Respect. Okey. Ada berita terbaru daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar, iaitu dia mengumumkan hukuman sebat dikaji semula. Ini satu berita yang agak penting untuk perundangan negara Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berpandangan hukuman sebat yang diguna pakai pada masa ini terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Okey. Beliau berpandangan hukuman yang diwarisi sejak zaman penjajah itu perlu dikaji semula. Katanya satu jawatan kuasa teknikal akan ditumbuhkan bagi membuat kajian selain mendengar input semua pihak termasuk pemegang taruh. Apa ini pemegang taruh? Coba kamu komen. Katanya oleh kerana Kementerian dan juga Jabatan Peguam Negara AGC sekarang dalam mengkaji hukuman alternatif. Jadi dalam hukuman alternatif itu termasuklah sebatan dan sebagainya. Katanya jadi saya melihat sebatan sehingga 15 kali itu keterlaluan, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Yang 3 kali sebat sudah pengsan. Kalau 15 setengah mati, katanya. Jadi dalam keadaan demikian saya hendak kaji secara holistik bersama dengan pihak-pihak tertentu. Katanya kepada media, selepas berucap pada Simposium Keluarga Malaysia, pencapaian dan harapan di sini pada hari ini. Beliau mempersoalkan kenapa hukuman sebatan yang diwarisi dari pihak penjajah masih terus dikekalkan sehingga kini. Katanya, kenapa orang di Malaysia kena sebat? Kenapa di England tidak disebat? Kenapa undang-undang di England tiada sebat, katanya. Jadi kalau dia tiada sebat, kenapa tinggal kita yang masih ada sebat? Padahal 2-3 kali sebatan sudah hancur daging, katanya. Tambah Wan Junaidi, undang-undang seharusnya memberikan kuasa kepada hakim untuk menggunakan budi bicara mereka dalam menjatuhkan hukuman. Katanya, jadi kita mahu pihak kehakiman memberitahu kita apa yang ada dalam fikiran mereka. Supaya mereka tidak dipaksa untuk laksanakan hukuman sedemikian. Contohnya, orang ini mungkin diberi hukuman 40 tahun dengan 15 sebatan. Kalau macam ini, kenapa tidak sebatan itu dikurangkan? Contoh, daripada 15 kepada 5. Jadi hakim hanya boleh beri hukuman maksimum. Walaupun dia marah macam mana pun, dia ikut bukti di depan dia. Tapi tak boleh juga lebih daripada 5 sebatan, katanya. Tambahnya lagi, jadi kita nak bagi balik kepada hakim untuk buat keputusan. Kalau seseorang pesalah itu dengan latar belakang kes yang sangat teruk, contohnya masa dia ditahan sebelum bunuh orang itu, dia dera, aniaya dan dengan kejam sekali. Jadi hakim boleh menggunakan budi bicaranya untuk hukuman sebatan, katanya. Ditanya sama ada hukuman sebatan itu wajar dihapuskan, beliau berkata, perkara itu bergantung kepada kajian yang akan dilakukan termasuk maklum balas memegang taruh. Ditanya hukuman alternatif bagi sebatan, Wan Junaidi berkata, sebatan mengikut pelaksanaan hukuman Islam adalah lebih baik berbanding cara hukuman sebatan ketika ini. Kita jumpa lagi, bye-bye.